Sirih berlipai terletak rendah, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, madanan indah, awal bismillah, pemula bicara. Assalamualaikum, salam TS25 dan salam Malaysia Madani. Saya Arisha Syazwani binti Muhammad Syamsul Ridwan, berumur 15 tahun dan bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kelang Utama. Dalam video ini, saya amat teruja untuk berkongsikan sebuah buku fiksyen yang telah saya baca yang bertajuk Sejarah Kekejaman Komunis di Tanah Melayu. Di dalam buku ini, memuatkan pelbagai maklumat yang menarik dan amat berguna kepada pembaca. Jadi, ayuh kita dengarkan buku ini hasil karya Muhammad Aiman. Ia diterbitkan atau cetakan pertamanya pada tahun 2015 oleh Pustaka Ewan. Buku siri imbasan sejarah ini mempunyai 112 halaman bercetak yang menceritakan tentang perkembangan negara kita semenjak era penjajahan British, pendudukan tentera Jepun, kekacauan angkara komunis hinggalah perkembangan mutakhir yang meliputi pelbagai pelaksanaan dasar negara seperti dasar ekonomi baru, dasar pembangunan nasional dan sebagainya. Buku ini berharga RM25.90 di Semenanjung dan RM30.90 di Sabah Sarawak. Harga yang ditawarkan berpatutan untuk pelajar seperti saya. Tema utama buku ini sekurang-kurangnya dapat mencetuskan perasaan sayang dan kasihankan negara yang tercinta ini. Jalan cerita yang diterapkan oleh Muhammad Aiman ini menerangkan sejarah kekejaman pihak komunis pada tahun 1950 penubuhannya sehingga 1954. PKM telah diharamkan oleh kerajaan British kerana dianggap sebagai parti politik yang radikal. Pengharaman ini telah menimbulkan ketidakpuasan hati oleh kebanyakan ahli PKM kerana jasa mereka dalam penentangan Jepun. Dengan itu, ketua PKM telah mengubah dasar menjadi lebih agresif. Kerajaan British telah melaksanakan beberapa dasar, antaranya pembahagian kawasan putih dan hitam, memindahkan setinggan yang berhampiran dengan hutan, pengenalan sistem kad pengenalan, menggunakan pengangkutan udara bagi tentera, memperkenalkan ISA, memberi pengampunan bagi yang menyerah, memperkenalkan sukarelawan dan mendirikan balai polis di kawasan terancam. Pada tahun 1934, seramai hampir 10,000 kaum Cina di Tanah Melayu menyertai PKM yang diketuai oleh Chen Peng. Banyak perkara yang telah dilakukan oleh pihak komunis di Tanah Melayu. Antaranya, mereka memaksa ahli keluarga untuk memasuki tentera komunis, membunuh mana-mana orang yang ingkar, sabotaj ekonomi Tanah Melayu, memusnahkan ladang-ladang serta menakut-nakutkan penoreh getah dan banyak lagi keganasan pihak PKM. Namun, akhirnya Tanah Melayu dapat mencapai kemerdekaan, lantas tertubuhlah sebuah negara merdeka yang tercinta yang dikenali sebagai Malaysia. Buku ini mempunyai kelebihan dari segi struktur bukunya, iaitu tulisan bagi tajuk muka depan buku ini bersaiz besar dan jelas untuk dibaca. Buku ini sangat sesuai dibaca oleh masyarakat umum, khususnya para pelajar, guru dan ahli akademik. Sebagai bacaan tambahan untuk memantapkan pengetahuan tentang selok-belok sejarah perjuangan kemerdekaan tanah air. Terdapat juga gambar-gambar sebenar yang berlaku pada ketika itu. Contohnya, muka surat 60, gambar berkaitan menara pemantau yang dibina di dalam kawasan kampung-kampung baru menerusi rancangan BRICS. Dan pada muka surat 74, gambar antara mangsa-mangsa pembunuhan kejam pengganas komunis. Buku ini juga sangat menarik dibaca dari segi bahasa dan mudah dipahami. Terdapat beberapa nilai murni di dalam cerita ini, antaranya ialah nilai keberanian, kerana keberanian rakyat Tanah Melayu dalam mengecam propaganda yang dijalankan oleh PKM. Nilai kedua ialah nilai kesyukuran, contoh peristiwa pertempuran di Bukit Kepong. Mereka amat bersyukur kerana kemenangan yang bukan hanya untuk menyelamatkan diri sendiri,
keluarga dan sahabat handai, tetapi kepada negara dan juga bangsa. Nilai ketiga merupakan nilai kasih sayang seperti di peristiwa Meng Yuan. Mereka sanggup melakukan apa sahaja demi keselamatan keluarga terjamin. Meminjam kata-kata keramat Imam Al-Ghazali, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah cicip, mencari ilmu adalah jihad. Akhir kata, nadi ilmu, amalan membaca. Sebelum mengundurkan diri, terimalah pantun daripada saya. Orang sempurna mengalir tenggiri, tenggiri dijual di dalam pekan. Kami yang pergi memohon diri, silap dan salah mohon maafkan. Kalau menjemur papan panjang, baik disusun tegak berdiri. Kalaulah ada umur yang panjang, akan kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.